A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sementara kita menunggu Ustaz Syahrul, sama-sama kita uh, mulakan dengan mul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Kita redha Allah sebagai Tuhan kita. Kita redha Islam sebagai agama dan cara hidup kita. Dan kita redha bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita dan Rasul kita, petunjuk kepada cara hidup yang sebenar, insyaAllah. Amin. Jadi kerana Allah, sebagai mukadimah, okay, suara dapat didengar. Selamat datang kepada saudari Nur Aisyah, okay, Alhamdulillah. Saudari Rina kita, Emma kita istiqamah dalam hadir dalam kelas-kelas mingguan kita. Jadi kerana Allah, dalam masa musim PKP ini, kita dapat belajar secara dalam talian sahaja. Jadi insyaAllah kalau nanti dibenarkan, kita boleh bersemuka. Semua dah divaksin, dan memang virus ini adalah akan hadir dalam masyarakat kita sampai bila-bila rasanya. Cuma bagaimana kita sebagai manusia sejagat menghadapi pandemik ini. Dan insyaAllah ya, vaksin-vaksin tengah diusahakan dan mungkin satu masa nanti ada ubatnya terus ada ubatnya, masya-Allah. InsyaAllah kita doakan mereka-mereka yang pakar yang sedang berminat, frontliner kita sedang mengusahakan sebaiknya dan diberikan kemudahanlah dalam segala urusan. Jadi kerana Allah, dapat dengar Rina ni boleh Boleh. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan dengan tajuk mengukuhkan akidah saudara kita. Okay, saya cari slide dulu sebentar. Oh, cikgu kita lambat hari ni sekejap mungkin ada urusan. Malam semalam berceramah di Masjid Jami' Miri. Jadi saya message dia sekejap InsyaAllah kita dalam percubaan ke-8 dan kalau ikut perancangan sepatutnya dah habislah minggu ni. Tapi ada satu minggu yang kita skip. Jadi kerana ada function lain. Jadi insyaAllah kita akan habis siri ikut modul JAIS ni minggu hadapan insyaAllah. Jadi hari ini mengukuhkan akal strategi kita. Minggu depan kita akan sambung dengan tajuk ibadah. Okay. Mungkin ada pengulangan lah dari segi macam hari ini. Mungkin akan ulang, ada sedikit pengulangan daripada perjumpaan pertama. Ta'rif Islam.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Okay, slide dah ada. Ustaz Syahrul, adakah kami yang akan membak kediri pula? Masya Allah. Janganlah. Kita harap Ustaz Syahrul, insyaAllah ada yang lebih layak, kita bagi kepada yang lebih layak untuk membimbing, insyaAllah. Okay, kami share screen. Okay, ini tajuk kita. Jadi kalau di Pejabat Agama Islam Miri, kita ada 2 kursus untuk saudara baru. Kursus pertama, kursus induksi saudara kita, dan sekarang tu masuk kursus lanjutan lah. Slide ada 3 slide untuk kursus lanjutan. Minggu lepas slide yang pertama. Hari ini, minggu ni slide kedua. Minggu ni kita bawa slide kedua. Jadi selalunya habis dalam 1 hari lah. Dalam kursus lanjutan ni habis dalam 1 hari, 3 tajuk atau setengah hari mungkin. 3 tajuk ini. Jadi kita sebab kita perjumpaan kita hanya 1,5 jam. Jadi kita dapat buat 1 setiap minggu lah. Right. Allah. Slide dah terpampang. Okay. Ini saya ignore saja. Okay, InsyaAllah. Okay, Kak Nancy, Alhamdulillah dapat join kita sekali lagi. Alhamdulillah, kita masih menunggu cikgu kita ni ya. Kami pun cuba nak mesejnya. Ada kata asyik dapat, mungkin kami boleh sambung terus lah. Kita teruskan dengan InsyaAllah kami boleh bawa juga lah InsyaAllah. Ustaz, sekejap mohon tutup kamera sekejap. Subhanallah, okey. Nampaknya kesilapan kami. Kami baru baca mesej Ustaz Syahrul. Jadi subhanallah, jadi awal pagi tadi sebelum pukul 7 sebab terlalu banyak mesej dalam WhatsApp, jadi kita baca mesejnya. Kerana Allah, ni ada Ustaz kita ada menyampaikan sumbangan dalam musim PKP tu. Banyak saudara kita yang dilanda masalah, hilang pekerjaan dan kesusahan. Jadi memanglah hujung-hujung macam tu, macam kami Kediri pun Alhamdulillah, kita minggu lepas pun kita ada hantar, semalam pun ada hantar. Alhamdulillah, kita cuba bantu semampunya kepada mereka-mereka lah, terutama mereka yang sidak-sidak yang angkat bendera tu. Sekira lah apa warna, ada yang angkat bendera di rumah-rumah masing, kita cuba hantar bantuan tersebut. Jadi Ustaz Syahrul pagi tu si dapat, jadi insyaAllah kami akan sambung bagi pihak. Dan insyaAllah kalau sebarang kekurangan kami mohon maaf. Dan andai kata ada siapa-siapa asatizah atau guru-guru di luar sana yang mendapati ada kesilapan atau tolong tegur, mohon ditegur. Jadi kerana Allah, kita teruskan. Okey, saudari kita doa. Okey, Kak Nancy, saudari Emma dan Aisyah tadi, Aisyah. Okey, saudari Aisyah atau ni tadilah Atin kita. Okey, jadi kerana Allah kita akan belajar tentang kembali macam mana nak mengukuhkan saudara ni. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan akidah? Akidah adalah satu
pegangan kita, pegangan kepercayaan kita, apa yang kita yakin. Jadi dalam maksud saudara kita pula, okey, ni saudara kita terma dalam kita di Malaysia, okey, di Malaysia khususnya, Malaysia dan Indonesia. Jadi saudara kita tu kalau ada di bawah Majlis Islam Sarawak, kita ada urus dia saudara kita. Jadi ni adalah merujuk kepada para mu'alaf. Dalam bahasa Arab, mu'alaf ni adalah orang yang sama ada dia belum Islam atau dia baru saja Islam, masih banyak yang belum diketahui, hatinya dah dekat dengan Allah, jadi baru nak belajar. Kita rujuk orang mu'alaf ini, kalau di Sarawak dalam bahasa kita, saudara kita. Jadi nak mengukuhkan apa yang kita yakin. Jadi subhanallah, ada seorang hamba Allah yang baru syahadah minggu ni tadi, yang saya sendiri syahadahkan, yang bimbing untuk syahadah. Sebenarnya telah syahadah juga atas kapal di Johor. Di Johor. Jadi beliau bila kami test sajalah, dah 3 bulan, bulan 3, 6 bulan, dah 3 bulan lebih lah untuk bulan 7 kan. 3 bulan mulai Islam, bila ditanya adakah Nabi Isa Tuhan. Jadi adakah Nabi Isa anak Tuhan. Kami tanya soalan macam ni aja. Jadi ya atau tidak. Jadi dijawab ya, subhanallah. Jadi sebagai seorang mu'alaf, konsep-konsep macam tu perlu diperbetulkan. Jadi nabi-nabi yang diturunkan, yang dipilih oleh Allah adalah dalam kalangan manusia. Tidak sama sekali naik tarafnya jadi level Tuhan atau anak Tuhan tadi. Jadi kerana Allah, konsep macam tu perlu diperbetulkan. Jadi kalau sebelum tu kita mungkin beragama Kristian atau dalam Islam, di dalam Al-Quran disebut agama Nasrani, kumpulan Nasrani, orang daripada Najran. Najran, bangsa Nasrani. Nabi Isa sebenarnya dihantar untuk kaum Yahudi, bangsa Nasrani tadi, untuk menyampaikan tauhid. Ini menyembah Allah yang satu. Jadi kerana Allah, kita kena perbetulkan akidah kita, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan slide. Okay. Semoga tengok, mungkin kita tak perlukan sampai 1.5 jam untuk minggu ni, sebab slide hari ni pun tak banyak sejak sebenarnya. Okay. Jadi kerana Allah, kalimah dua syahadah. Kalau kita tengok ada huruf, kalau huruf dalam bahasa Arab tu kita sebut, kalau huruf Rumi, ini yang kita baca dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, huruf Rumi. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut huruf hijaiyah. Hijaiyah. Huruf hijaiyah kena belajar kenal. Alif, ba, ta, sa sampai ya. Dia belajar huruf-huruf hijaiyah macam kita belajar huruf Rumi, alif, ba, ta. Jadi kerana Allah, kalau dalam Islam, akidah kita berpaksikan 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini yang dalam huruf Jawi, yang huruf hijaiyah kat atas tadi. Atau kalau huruf Jawi ni ada huruf ekstra. Jawi dalam bahasa Melayu ada tulisan Jawi, dia ambil juga huruf hijaiyah tadi, tapi tambah ada setengah huruf, sebab dalam bahasa Arab tak ada huruf G, ga. Dalam bahasa huruf Jawi dia tambah huruf ga. Okey. Jadi ni ada nga, contohnya nga pun ada dalam ni tadi, ditambah dalam huruf Jawi. Jadi kerana Allah, ni nanti boleh belajar, insya-Allah belajar sikit-sikit, kita belajar sikit. Boleh belajar serentak dalam belajar Fardhu Ain, kita belajar macam mana solat. Ni belajar juga huruf-huruf, belajar mengaji. Orang cakap selalu belajar mengaji kan. Kita belajar dengan Iqra. Iqra ni maksudnya bacalah. Bacalah Iqra, alif, ba, ta, a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Ni kita belajar huruf-huruf, bunyi huruf. Bunyi huruf tu tadi macam mana dan seterusnya. Jadi kalau tengok dekat sini, okey, buka ni sekejap. Okey. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi sebagai mukabina, mungkin dah arif la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, apa maksudnya? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Okey, Rasulullah pesuruh Allah. Jadi kerana Allah, ni 2 kalimah syahadah. Jadi kalau nak huraian panjang, nanti kita masukkan nantilah. Jadi ni ulang kaji kepada takrif Islam kita. Kalau buka, ada yang dah tengok rakaman sesi pertama dan kedua, kita ada cerita sedikit tentang maksud Islam. Jadi kalau tengok slide, okay, kalau kita sama-sama tengok slide, okay,
umat Islam hari ini berhadapan dengan perkembangan baru dan cabaran moden. Betul Jadi kita hidup dengan kata Nabi kita, umat akhir zaman, kita umat akhir zaman yang hidup selepas Nabi Muhammad. Okey, selepas Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad saja diutuskan kepada seluruh manusia. Nabi-nabi sebelum ni diutuskan kepada kaum tertentu. Nabi Ibrahim, Nabi kebanyakan daripada Timur Tengah. Start daripada Timur Tengah, negara Arab sana. Dihantar ke sana. Nabi-nabi kita dihantar ke sana. Kemudian merebak ke seluruh dunia. Ni hanya Nabi Muhammad saja yang diutuskan kepada seluruh dunia. Sebab itulah dalam Bible diutuskan Nabi Isa sendiri sebut ada akan datang yang sempurna. Sekarang ni yang masa tu orang masa tu tak bersedia lagi nak terima mesej Al-Quran ni tadi. Tapi kita sekarang ni dah sampai Al-Quran kepada kita, balik kepada kita untuk belajar insya-Allah. Jadi umat Islam hari ini berhadapan dengan macam-macam masalah ni. Dan antara masalah tu masalah kemiskinan adalah salah satu. Bila mana kita miskin, kita sanggup buat apa saja bila orang nak tolong kita kan. Jadi ni sebab itulah Islam sebut bila miskin ni dekat dengan kekufuran. Jadi kita kena ada walaupun miskin, walaupun kita serba kurang dalam masalah, jangan kita sekali korbankan agama ni. Jadi kena yakin bahawa tak ada lagi kebenaran selain pada Islam. Jadi yang awal tadi saya sebut, kita redha Islam sebagai agama kita. Sebab inilah fitrah manusia, yakin bahawa Tuhan ada. Dan Tuhan tu tak boleh banyak, mesti satu saja. Kerana akal kita akan bermain-main, akan bertanya, kalau ada dua Tuhan, apa soalan yang akan timbul? Kita akan timbul tanya, Tuhan mana yang nak ikut? Tuhan satu ke Tuhan dua? Sebab kalau dah dua individu, kalau lumrah manusia tu individu, kita akan tanya, tak semestinya orang ni dengan orang pertama dan orang kedua sama pendapat. Tak sama pendapat. Jadi Tuhan pun adakah macam tu? Kita akan tanya soalan macam tu kan. Jadi dalam Islam jelas bahawa Tuhan itu Esa, maksudnya tunggal. Tak mungkin ada yang dua, tak mungkin ada tiga. Dia tunggal, satu, Esa, Maha Esa. Jadi ini konsep dalam Islam. Dan andai kata Tuhan ciptakan sesuatu, maka apa yang dicipta itu adalah ciptaannya. Kita lah macam manusia ni, kita ciptaan Tuhan. Haiwan, tumbuhan, segalanya adalah ciptaan. Dan tak layak ciptaan tiba-tiba menjadi pencipta. Jadi kerana Allah memang manusia, kita cipta telefon, kita cipta komputer dan sebagainya kan. Kita cipta, tapi siapa yang bagi akal kepada manusia untuk ciptakan semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilham tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kita kadang manusia ni macam komputer seterusnya, macam Brosyah belajar dalam bidang komputer, sebenarnya hanya imitasi otak kita. Prosesor tu hanya imitasi kepada otak kita, memproses maklumat. Bagaimana komputer memproses, hanya imitasi juga. Tapi kita satu otak, satu otak, kita tak perlu pun prosesor i3 ke i7, 7 otak yang mewakili berapa banyak otak komputer tu. Jadi tak perlu, kita hanya satu otak. Dan selagi kita makin banyak kita belajar, semakin pandailah kita kan. Tapi komputer tak, kita kena upgrade. Ini limitasi ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Jadi otak kita juga tak payah tambah RAM. Tambah RAM untuk daya mengingat. Daya RAM tu mungkin ingatan komputer kan. Berapa banyak dia boleh ingat kerja-kerja buffering untuk dalam komputer. Jadi pun hanya terhad kepada macam komputer terhad, sedangkan manusia kita satu otak juga untuk mengingat. Jadi proses dan mengingat guna otak yang sama. Jadi kerana Allah untuk simpan lagi tu hard disk punya cerita hard disk berapa banyak besar. Jadi otak manusia sangat hebat. Allah ciptakan kita untuk mampu tu antara kelebihan akal yang Allah akal ni tadi untuk berfikir. Allah bagi kelebihan kepada manusia yang Allah tak bagi kepada ciptaan lain. Ciptaan. Jadi sebab itulah jin ni sebenarnya tak pandai sebenarnya. Manusia saja yang dibagi akal untuk berfikir. Tapi jin sebagaimana manusia, kita diberi pilihan untuk ikut atau tak ikut. Andai kata kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan lebih baik daripada para malaikat yang memang dicipta untuk taat kepada Allah. Jadi jangan tanya Allah, jangan kita tanya kenapa Allah tak jadikan manusia semuanya Islam, semuanya taat pada Tuhan. Sebab Allah dah ciptakan malaikat. Kita ni ciptaan yang berbeza. Jadi Allah lebih tahu. Sebab tu malaikat sendiri bertanya pada Allah, disebut dalam suratul Baqarah. Allah tanya kepada Allah, kenapa nak ciptakan manusia yang hujungnya akan berbunuh-bunuhan? Jadi Allah jawab dalam Al-Quran bahawa aku lebih tahu
apa yang kau tidak tahu kan, lebih mengetahui. Okey, jadi sesungguhnya Nabi kita sebut, andai kata kita tadi lebih dapat ikut segala perintah Allah dalam dunia yang sekejap ni, kita hidup sekejap ni, kita dapat tahan nafsu kita daripada ikut aja nafsu kita nak buat apa yang kita nak, kita ikut segala perintah Allah, kita ni akan lebih baik daripada para malaikat. Dan tapi Nabi bagi amaran juga, andai kata kita pilih untuk langgar perintah Allah, maka kita ni lebih teruk daripada binatang. Binatang dia hanya ikut nafsu. Dia hanya ikut nafsu. Tapi kita ni tadi, oleh kerana sifat tamak kita lebih teruk daripada binatang. Jadi kata Allah, inilah cabaran-cabaran kita hari ini. Sekarang hari ini kita rasa mudah sahaja, macam Sabtu, Minggu macam ni kan. Lebih baik aku tidur lagi sampai tengah hari kan, tak kerja kan, tak kerja dan sebagainya, aku tidur sampai tengah hari. Tapi kita lawan nafsu untuk hadir majlis ilmu. Tahniah kepada Emma, Kak Nancy dan Aisyah dapat korbankan masa untuk datang sama-sama belajar. Sebab belajar ni adalah perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad. Sebab tu apa ayat pertama Allah kepada Nabi Muhammad? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra 3 kali diulang. Iqra, bacalah. Maksud Iqra tu bacalah, disuruh baca. Quran bacaan, Al-Quran bacaan, Iqra bacalah. Jadi kata terbitan lah, macam Islam dan salam tadi. Islam serah diri kepada Allah, menyerah diri kepada Allah. Salam selamat, tenang, aman. Maksud salam tadi di kata dasar dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau ada peluang belajar juga bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni adalah alat kita. Macam kita belajar bahasa Melayu untuk kita faham sesuatu, kita kena belajar juga bahasa Arab yang hari ini masih digunakan, masih dapat belajar insya-Allah. Dan walaupun bunyi macam susah, tapi kita akan dapat bila kita belajar bahasa Arab. Macam Ustaz sendiri pun, Brosha sendiri pun masih belajar. Semalam Alhamdulillah ikut kelas daripada Masjid An-Naim Lutong, Maulana Abdullah kita, tentang bahasa Arab. Jadi Zaidun fil dar. Zaidun fil dar. Sekarang ni Zaidun kita belajar di rumah. Di rumah. Kita belajar di rumah. Jadi kerana Allah, kalau dari mindar, Zaidun fil dar. Jadi kita belajar apa perkataan-perkataan, kemudian kita belajar macam mana struktur ayat. Ini belajar bahasa Arab. Jadi balik kepada mukadimah kita, hari ini kita banyak cabaran, banyak macam-macam ideologi kita, sampai tahap ideologi yang ada sekarang ini memisahkan agama dengan urusan dunia. Sedangkan Islam tak pernah buat sedemikian. Kita buat apa sahaja. Kita pergi bekerja, kita memasak, kita mandi, kita layan anak kita layan suami atau isteri kita. Semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena belajar kukuhkan akidah kita bahawa jangan ada pengasingan, jangan terpengaruh dengan dunia hari ini. Tu baru satu memisahkan dunia dan akhirat. Sekular lah, pandangan sekular. Mana-mana ni urusan dunia, ni urusan akhirat. Yang pergi sembahyang apa semua, tu ni akhirat. Kalau pergi kerja apa semua, ni dunia. Tak ada. Dalam hal ni, bila mana kita berhubung, even kita bercakap dengan jiran kita, bercakap dengan kawan kita, kita kena niatkan kerana Allah Ta'ala. Dan ajak kepada kebaikan. Konsep dakwah kita tadi, ajak kepada kebaikan, kebenaran. Jadi kalau kita tengok hari ni, kita dilanda macam-macam ideologi. Apa lagi ideologi yang ada kat luar sana? Mungkin kita boleh bincang-bincangkan. Boleh bincang-bincang, boleh buka mikrofon. Okay. Boleh buka, siklah kami kelakar seorang nak. Kita nama pun majlis ilmu. Jadi kita boleh bersoal jawab dalam mukadimah tadi. Kalau kita lihat budaya hari ni, siapa yang layan K-drama? Okay, hampir banyaklah, terutama yang wanita-wanita. Kami bukan mengecualikan diri. Maksudnya tadi ada juga terpengaruh dengan Korean drama tu tadi. Korean drama, budaya hedonisme, budaya berhiburan. Bila rasa boring, kita cari sesuatu untuk menghiburkan diri kita. Sedangkan Islam suruh kita sentiasa ingat kepada Allah SWT. Bukan boleh berhibur langsung, boleh. Tapi kadang-kadang bila ada masa lapang sikit, bila boring sikit, kita bukannya pilih untuk
belajar baca Al-Quran, untuk belajar, tapi belajar untuk berhibur. Ni ideologi hedonisme. Buka yang lawak-lawak, yang lucu-lucu, atau tengok cerita seram dan sebagainya. Cari hiburan. Ni budaya hedonisme. Cari cara untuk menghiburkan diri. Jadi kerana Allah, sebab tu kadang-kadang kita tengok bila orang belum terima Islam, kita tengok dia orang Jepun, dia orang Korea, start buat Running Man, start buat yang apa ni, permainan-permainan untuk menghiburkan diri, untuk mengisi masa tu tadi. Jadi kita, orang yang tengok pun menghibur juga, tengok lawak, lucu, tengok jatuh dan sebagainya. Ini cabaran kita hari ni. Jadi sebab itulah benda ni dah berlaku dulu-dulu lagi. Bukan hari ni aja, dulu-dulu pun, zaman dulu pun, zaman Nabi sendiri, orang dah terjerumus kepada hiburan dan sebagainya, macam-macam ideologi, sembah patung dan sebagainya. Jadi yang ni lah kita kena perbetulkan, kita kembali kepada apa yang Allah perintahkan. Mudah saja. Tanda Allah sayang kita, Allah turun hantar nabi-nabi untuk ingatkan kita kembali, daripada Nabi Adam sampai, walaupun Nabi Adam tadi dah diperintahkan jangan dalam syurga lagi, buatlah apa saja, jangan makan buah daripada pohon ni. Pohon ni nak tunjukkan kepada manusia ni boleh lupa, walaupun dah diperintahkan, kita boleh lupa. Dan kita kena ni, sebab itulah penting, kata Ustaz Syahrul, kalau kita sakit, kita akan pergi hospital untuk merawat diri, jumpa doktor untuk merawat diri. Tapi kalau kita sakit dari segi hati kita, daripada segi kepercayaan kita, macam mana kita nak rawat, macam mana kita nak rawat semua kejahilan kita, yang salah satu sakit penyakit hati kita adalah jahil. Kita kena hadir majlis ilmu macam ni, belajar, insya-Allah. Jadi kerana Allah, sama-sama kita beringat, berusaha pun bukan sempurna, banyak juga silap salah. Jadi kita saling beringat untuk sentiasa belajar dan memperbetulkan diri, insya-Allah. Jadi Allah bukan pandang kita ni sentiasa baik, yang dia pandang adalah bila kita tersilap, bila kita buat salah, kita cepat-cepat bertaubat, kita cepat-cepat istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunikan aku. Okey. Yang Maha Azim, yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung, ampunilah aku ya Allah. Okey. Jadi penting kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, ada yang nak tanya? Al-Quran selalu sebut hadis. Ni As-Sunnah pula. Jadi As-Sunnah ni sama. As-Sunnah ni diriwayatkan, contoh. As-Sunnah ni maksudnya contoh daripada Nabi. Contoh daripada Nabi. Macam mana nak dapat contoh daripada Nabi? Daripada hadis. Hadis ni tadi adalah riwayat, perbuatan, riwayat atau berita lah. Berita daripada para sahabat, ada dia punya ni, siapa yang sampaikan apa semua kan, sanad kita, ada sanad, dan ada perkataan dia, matan ni tadi, yang cakap, okey, Nabi sikat rambut macam mana, kan? Nabi kalau ni ada soalan daripada ni pagi tadi, ada soalan daripada saudari ahli yang kita, Aisyah kita, tanya, kalau orang bukan Islam bagi salam macam mana? Jadi Nabi kita jawab, kita tak boleh jawab macam kita jawab dengan orang Islam, Waalaikumsalam. Kita jawab cukuplah dengan Waalaikum, dan ke atasmu. Itu sajalah. Dan ke atasmu juga. Contohnya tadi. Dan ke atasmu. Kita hanya dah. Tapi kita tak dapat doakan salam. Sebab diorang belum lagi Islam. Diorang belum lagi ikut perintah Allah. Jadi kalau diorang tak ikut perintah Allah, diorang tak taat kepada Allah, diorang tak percaya pun dengan Allah, macam mana nak selamat? Jadi kita tak dapat nak doakan keselamatan kepada orang yang belum lagi Islam. Jadi Nabi ajar kita dalam hadis, ada hadisnya, yang mungkin ada buka grup komuniti Hidayah, kita ada share satu artikel daripada Sina, boleh baca panjang, ada riwayat daripada Nabi macam mana nak jawab salam orang yang belum Islam. Tapi kita boleh balas dengan selamat pagi, selamat tengah hari, itu tak ada masalah, tanda kita menghormati kita. Tapi kalau yang dituntut tadi, memberi salam, Assalamualaikum, wajib bagi kita jawab salam. Kalau orang tu orang Islam tadi, kita jawab Waalaikumsalam. Kalau bukan Islam, kita jawab dengan Waalaikum, tanda muhafazah. Tapi taklah jatuh wajib, tak jatuh wajib untuk orang bukan Islam. Tapi kita disarankan maslahat ummah, untuk jaga hubungan. Jangan tak jawab, orang dah jawab ada orang cakap jangan jawab
salam orang yang bukan Islam, ni kalau dibagi Assalamualaikum, terus kita tak jawab langsung. Jadi kecil hati orang lah, kalau kita bagi salam pun orang tak jawab, kita akan kecil hati. Jadi kena jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Macam mana kita nak ajak dia kepada kebenaran kalau kita tak jaga hubungan, insya-Allah. Jadi perlu kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah tadi daripada hadis, Al-Quran tu Al-Quran lah. Okey. Okey, kalau ni tadi okay. InsyaAllah. Jadi kita teruskan. Jadi Alhamdulillah hari ini kita akan bakal daripada Mahmud Shaltut. Mungkin ni seorang yang penulis ni lah, Ustaz pun tak berapa kenal, tapi nanti insyaAllah akan Google juga. Jadi menurut Mahmud Shaltut ada 3 musuh utama manusia. Okay. Yang pertama, kejahilan. Kedua, kemiskinan. Dan ketiga, penyakit. Okey. Ini kerana Allah, ni 3 musuh Islam. Jadi jahil ni menurut apa? Tak pandai baca, tak pandai tulis. Jadi serba tak tahu. Tak tahu macam mana nak semayang, tak tahu rukun Islam, tak tahu rukun iman. Serba tak tahulah, serba tak tahu. Ni musuh pertama. Dah tak tahu, tak belajar pula. Dah tak tahu, tak belajar. Biarkan diri dalam kejahilan. Jadi ni tak boleh. Dalam Islam, kita tak boleh biarkan diri kita jahil. Allah akan tanya, bukankah aku bagi akal untuk kamu untuk belajar kan? Untuk kita bagi kita sihat, akal yang sihat untuk belajar. Kalau kita sengaja rosakkan otak kita, sengaja makan dadah dan sebagainya. Okay? Minum arak pun sebenarnya boleh merosakkan otak juga. Banyak brain cell kita akan mati kalau minum arak ni tadi. Sebab tu dalam Islam kita cegah langsung. Sebab kenapa kita terhuyung ayang tu? Sebab otak kita dah tak berfungsi dengan baik. Jadi sebab tu kita kena belajar untuk, kalau Allah perintahkan arak ni tadi tak boleh, apa-apa yang memabukkan tak boleh, janganlah kita dekati. Jadi musuh pertama kita adalah jahil. Ni tadi yang Ustaz Brosyah sebut sebelum ni, kita miskin. Ni bukan saja miskin dari segi harta benda, miskin dari segi jiwa juga. Lokek dan sebagainya kan. Dan miskin jiwa, hati kita tak besar. Kita tak cuba memahami kesusahan orang lain. Susah nak bagi senyuman. Dia kata miskin semangat. Bahasa pun susah juga. Susah miskin bahasa. Tak tahu macam mana nak cakap dengan baik. Asyik cakap benda yang tak baik kan. Asyik mencarut. Ni dalam Islam kena belajar untuk cakap yang baik-baik. Sebab tu dalam Islam, kalau ada nama yang maksudnya kurang baik, kita minta tukar nama supaya nama tu jadi doa. Jadi doa yang baik. Ni miskin, konsep miskin, musuh kedua kepada manusia. Ni umum bukannya kepada orang Islam saja, seluruh manusia. Seluruh manusia. Jahil, miskin. Dan yang keempat, penyakit. Sebab itulah dalam Islam, saran kita makan yang halal, makan yang baik. Jangan kita sengaja merosakkan badan kita. Makan banyak-banyak Panadol, makan banyak ubat tidur, makan ubat batuk kan. Yang ni dia overdose. Jadi benda macam ni merosakkan badan. Jadi benda-benda macam ni jangan kita dekati. Samalah gula tadi. Jangan terlalu banyak gula. Dah tahu gula tak baik kan. Gula tak baik, kurangkan pengambilan gula dan sebagainya. Dan makan pun bukan ikut nafsu. Kata Nabi kita, ajar kita berhenti sebelum kenyang. Tapi jangan juga membazir makanan. Jangan juga membazir makanan. Membazir pun amalan syaitan. Jadi jangan juga guna alasan membazir itu tadi, maksudnya tadi makan banyak-banyak. Jadi kena kongsikan makanan lah. Ada makanan lebih boleh bagi dengan jiran dan sebagainya. Atau banyak lagi orang yang memerlukan. Atau bila kita memasak, janganlah masak lebih-lebih kan. Masak cukup-cukup supaya kita dapat habiskan. Okay? Atau kalau ni dapat simpan dan makan lagi kemudian. Jadi kerana Allah, ini konsep dalam Islam, kena cara hidup kita ni sebenarnya ikut je Islam. Apa yang Nabi ajar dan apa ni, insya-Allah sentiasa belajar, sentiasa menahari hidup dapat membasmi ni masalah kejahilan, kemiskinan. Maksudnya kena sentiasa berusaha, kena berusaha untuk jangan biarkan diri kita dalam kemiskinan, kena berusaha. Jadi dalam Islam, antara 5 rukun Islam? 5 rukun Islam yang terakhir, menunaikan haji. Kita kena menabung, kita kena ni. Dan dalam rukun Islam yang ketiga tadi, zakat, kena bayar zakat. Maksudnya tuntut bagi siapa yang mampu kena. Jadi kita tak boleh tinggalkan diri kita dalam keadaan miskin. Kalau orang miskin, kita jadi penerima zakat. Tapi kalau dalam Islam, kita kena jadi
orang yang memberi zakat. Sebaiknya zakat dan haji tadi. Kalau kita tak usahakan keluarkan daripada kemiskinan, macam mana nak laksanakan dua rukun Islam ni? Tapi apapun, kita kena reda kalau Allah takdirkan kita kurang bernasib baik, miskin apa semua. Janganlah kita biarkan diri, aku ada maruah, tak nak minta bantuan dengan Baitul Mal. Jadi dalam keadaan tu kita takut nanti sampai satu tahap kita dah terlalu terdesak, bila ada bantuan, kamu mengakulah bahawa Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jadi insya-Allah nanti dirang nanti akan guna pancing kerana kita miskin untuk bantu, untuk kita tadi sebut, lafazkan benda tu, jadi benda yang syirik, benda yang Allah tak akan dapat ampun. Allah tak akan dapat ampun. Banyak-banyak dosa Allah tak akan dapat ampun. Dosa menduakan Allah. Kita sembah Tuhan selain daripada Allah. Jadi kena belajar. Kita sebagai mu'alaf dah daripada sebelum ni dah buat dah benda tu. Kita dah syahadah, kita dah bersaksi, kita dah bersumpah bahawa kita akan sembah Allah sahaja. Janganlah kita kembali kepada apa yang kita pernah buat sebelum ni. Jadi sebagai Islam kita hargai diri kita sebagai mu'alaf. Dan Brosyah sendiri baru baca, sebenarnya Islam sangat menghargai orang yang baru masuk Islam ni, orang yang sebenarnya betul-betul yakin. Kalau kita ikut sahabat-sahabat Nabi, isteri Nabi sendiri sebelum tu belum Islam. Belum lagi Islam. Bila Nabi sampaikan Islam, sembah Tuhan yang satu ni, barulah dia orang jadi Islam. Dia orang jadi mu'alaf tadi. Orang yang baru nak belajar tentang Islam. Jadi orang mu'alaf ni orang yang sangat penting dalam agama kita. Jadi itulah sebab tu macam kami, Ustaz Syahrul dan saya sendiri, kita berusaha untuk memantapkan saudara kita sebab saudara kita ni, mu'alaf kita ni lah contoh sebenar orang Islam yang sebenar, yang akan belajar, yang akan amalkan Islam. Tapi sayang kalau orang mu'alaf ni tadi ikut perangai orang Islam yang hari ni, yang banyak Islam atas nama saja, yang tak nampak sembahyangnya dan masih banyak buat dosa. Jadi kita kena belajar jadi contoh kepada orang Islam sendiri dan mu'alaf-mu'alaf lain, untuk agar kita jadi Islam yang sebenar. Jadi kalau kita rasa kita nak Allah sayang kita ikut segala perintah, daripada makan yang halal, tutup aurat dan sebagainya. Jadi semua ni kita ikut. Sebab itulah tanda kita Islam. Sembahyang tadi yang membezakan orang Islam dan bukan Islam adalah solat. Ni Nabi kata kan, kita kena belajar untuk sembahyang walaupun susah nak bangun pagi tadi. Subhanallah. Jadi kalau terlepas dan sebagainya, kita berusaha untuk ganti, qadakkan dan sebagainya. Jadi ni musuh Islam tadi. Kita belajar musuh Islam, kena sedar. Kalau kita tak sedar benda-benda macam ni, kita akan masuklah bila kita sakit, susah kita nak sembahyang, susah dan sebagainya. Ni musuh Islam juga, musuh kepada manusia juga. Bila kita ni tadi sakit sikit, terus tak pergi masjid dan sebagainya. Ni musuh Islam, kita kena sedar. Kena ada cari kekuatan untuk sentiasa ingat Allah, sentiasa dekat Allah. Kadang-kadang sakit, tak semayang dah. Tak boleh sakit tak semayang. Lainlah tadi datang bulan, untuk perempuan datang bulan memang tak boleh semayang. Itu lain cerita. Istimewa. Orang yang ada hak istimewa untuk tinggalkan sembahyang hanya orang yang uzur tadi, yang datang bulan dan sebagainya. Jadi tak boleh juga uzur sepanjang bulan. Kalau dah lebih dari seminggu, tu dah penyakit, tu dah lain cerita. Jadi kerana Allah, kita teruskan. Anak panah pula. Jadi bersyukur. Ni antara tunggak dalam Islam, syukur. Rasanya mana-mana agama akan ajar untuk sentiasa bersyukur. Jadi kita sebagai orang Islam, kita syukur dua perkara. Pertama sekali, kita dah Islam. Kita dah masuk Islam. Kita dah Islam. Bila mana kita dah Islam, memang ada banyak salah silap kita. Kita sentiasa minta ampun dari Allah dalam sembahyang kita. Kita sentiasa beristighfar. Tapi bila kita dah Islam, Allah akan janjikan kita syurga. Tapi tak bermaksud terus masuk syurga. Kalau kita banyak dosa, kita akan masuk juga neraka. Dihukum dulu atas segala dosa kita, tapi kerana ada cahaya Islam tu dalam hati kita, kita yakin Allah tu dalam hati kita. Ni Allah saja tahu. Allah saja tahu. Tak boleh Islam tu atas sebutan saja. Hati tadi. Soal hati tadi, Allah tahu betul ke tak betul kita ni betul-betul Islam. Jadi kena latih diri kita setiap hari sebenarnya kita menafas ni, kita ni Islam. Dan kedua, masuk Islam tadi selamat.
Kita syukur kita selamat. Ada panduan hidup kita. Hidup kita. Cara makan macam mana, cara tidur macam mana, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Tutup aurat tadi untuk kebaikan kita juga, untuk maruah kita juga, untuk maruah kita juga. Jadi jangan, itulah kadang-kadang ada contoh, ini minta maaf lah siapa yang ada ikut saudara Daud Kim, saudara Daud Kim, mungkin video-video lama, wallahualam, video-video lama, kita tengok masih nampak kaki dia, masih selalu pakai seluar pendek dan sebagainya. Jadi belum dapat istiqamah dalam menutup aurat. Jadi kena usahakan, kita doakan, sama-sama kita usahakan untuk sentiasa jaga aurat kita. Kalau untuk lelaki tadi atas pusat dan bawah lutut, kena tutup antara tu kena tutup. Kalau perempuan kena tahulah hanya muka dan tapak tangan saja yang dibenarkan kepada bukan mahram. Kalau kepada suami boleh, tak ada masalah. Untuk kepada bapa sendiri, kepada mak sendiri, tak ada masalah. Tak ada masalah. Untuk adik-beradik lelaki pun tak ada masalah. Adik-beradik tak ada masalah, adik-beradik pun tak ada masalah. Jadi sebaiknya kalau bukan mahram, kita kena tutup aurat. Sebab kita nak elakkan fitnah. Elakkan daripada gangguan yang kita tak mahu kan. Kecantikan kita tu kita reserve kepada suami kita, kepada keluarga kita. Jadi kerana Allah, kita kena biasakan. Sebab satu masa nanti bagi para wanita, keindahan tu akan hilang. Jadi kalau kita tak biasakan diri merendah diri, menutup aurat ni tanda kita merendah diri, merendah diri. Kita sebab tu kadang-kadang kita tengok yang belum Islam dia kan, tak sedar diri umur dah berapa, tapi masih seksi-seksi lagi. Masya-Allah. Jadi tu yang kena belajar daripada awal, walaupun masih muda kita dah merendah diri. Insya-Allah belajar untuk tutup aurat. Jadi kita kena bersyukur. Walaupun wallet kita kosong, dompet kita kosong, kita syukur kepada Allah. Allah bagi kita sihat, bagi kita masih dapat melihat, dapat mendengar dan sebagainya. Saya tak semak lagi Google Meet. Masih berjalan lancar, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Dah ada masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz Safwan, apa khabar? Mungkin Ustaz Safwan, minggu tu Ustaz Syarul kita ada urusan hantar bantuan. InsyaAllah kalau ada kekurangan dalam penyampaian, boleh tambahlah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Saudara Adam, Alhamdulillah jumpa semalam, jumpa lagi secara online hari ini. Alhamdulillah kita sama-sama belajar, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah pilih kita untuk pagi-pagi Sabtu macam tu, kita masih ingat Allah. Jadi hari ini untuk maklumat semua, 15 Zulhijjah, nisfu, pertengahan bulan. Nisfu, selalu dalam Islam dia nisfu Sya'ban. Tengah bulan Sya'ban kita sebut nisfu Sya'ban. Ni tengah bulan Zulhijjah, nisfu Zulhijjah. Ada 12 bulan juga kena belajar dalam fardu ain, kena belajar bulan-bulan dalam Islam. Sekurang-kurangnya tahu bulan Ramadan. Ramadan kena tahu, bulan tu kita kena puasa kan. Ramadan kita puasa. Sekarang ni bulan Zulhijjah, antara dua bulan besar dalam Islam, bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, yang ada dua ain, hari raya. Hari raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. InsyaAllah Selasa depan 20 Julai kita akan sambut 10 Zulhijjah, kita akan sambut minta maaf, belum lagi nisfu. Dah masuk dalam bulan Zulhijjah. Macam mana boleh nisfu Zulhijjah? Sekarang ni kita dah masuk dalam bulan Zulhijjah. Jadi antara bulan-bulan mulia lah dalam Islam. Yang mana dalam 10 hari pertama ni, 10 hari pertama ni sebelum Hari Raya Aidil Adha, sebelum orang berkorban, kita tadi disarankan untuk berpuasa. Banyakkan berpuasa. Siapa yang dapat puasa, puasalah. Tapi tak wajib tak wajib macam bulan Ramadan. Tapi 10 nanti tak boleh. 10 dah sampai Hari Raya Korban nanti tak boleh puasa dah. Tak boleh puasa. Jadi yang ni tadi kita kena belajar tentang Islam, insyaAllah. Jadi teruskan dengan slide kita. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam? Masuk Islam. Bila orang tanya kita, apa maksud masuk Islam? Okey, apa yang dimaksudkan masuk Islam? Apa yang dimaksudkan masuk Islam? Okey, selalunya orang yang dah dapat hidayah. Hidayah ni dapat petunjuk, yang dah terbuka hatinya untuk menerima Islam, untuk menjadikan Islam sebagai agama. Okey. Jadi inilah konsep masuk Islam. Tapi maksudnya dapat petunjuk, belum tentu dapat hidayah, belum tentu dapat taufik.
terbuka hati ni mungkin kita rujuk kepada taufik tadi ya. Taufik, hidayah dan selalu tak dengar orang Islam hidayah dan taufik. Hidayah ni dapat petunjuk untuk terima Islam sebagai agama. Mengaku bahawa Allah itu satu, Muhammad sebagai nabi kita akhir zaman ni. Okey. Antara nabi-nabi yang diturunkan, Nabi Muhammad sebagai nabi kita ni hidayah dan taufik, terbuka hati untuk menerima Islam. Okey. Untuk menerima Islam, untuk sembahyang, untuk puasa, untuk bayar zakat, untuk azam, untuk tunaikan haji, menabung untuk haji dan sebagainya. Kena ada taufik. Taufik tu tadi untuk terbuka hati, insya-Allah, untuk dekat. Kita kena mohon kepada Allah. Kadang-kadang nak solat 5 waktu pun kita kena mohon kekuatan daripada Allah. Rasa susah permulaan, tak ada benda yang mudah. Naik basikal pun first time kita naik basikal, tak ada terus pandai naik basikal, kita akan rasa susah. Tapi bila kita dah dapat, kita dah biasa, tu yang kita rasa mudah, dah rasa mudah. Okay? Jadi kena Allah, kena usahakan. Jadi bila disebutkan bersyukur, okay, apakah bukti kita bersyukur? Okay, sama-sama kita lihat. Okay. Bila bukti kita bersyukur, tanda kita syukur atas nikmat yang Tuhan bagi kat kita, dah bagi kita hidayah, kita kena berubah. Kalau sebelum ni tak baik, kita kena jadi baik. Baik, sentiasa marah-marah, belajar jangan jadi pemarah. Ni kena ada perubahan. Perubahan ni tadi Islam ajar dalam bulan Muharram, tahun baru dalam Islam, bulan hijrah awal Muharram. Awal Muharram selalu kita dengar tahun awal Muharram. Kita ada hijrah ni maksudnya perubahan, perpindahan, pertukaran. Hari ni tak payah pindah lah. Islam ajar hijrah, kena pergi tempat lain. Tak. Islam ajar kita hijrah dalam diri. Kena belajar untuk berubah. Ni tadi kena ada peningkatan dalam amal kita. Okey. Mula-mula memang kita sebagai orang mualaf, kita dapat puasa tahun ni tadi dapat puasa seminggu aje. Daripada sebulan tadi seminggu je, 7 hari je dah dapat puasa sampai habis. Yang lain mungkin puasa 2 jam, 3 jam dah lapar dah. Sekian, kita faham sebagai mualaf besar baru belajar nak tahan lapar. Sekarang ni disuruh tahan lapar sepanjang hari, bukan satu yang mudah. Jadi kena cari kekuatan untuk belajar. Mungkin ada setengah orang dapat terus. Wallahualam, memang dah biasa diet kan, dah biasa tak bermakan kan. Jadi ada orang terus dapat, ada orang tak dapat. Jadi kena belajar untuk berubah. Jadi sama juga tadi dari segi perbuatan. Kalau puasa tak boleh marah. Puasa tak boleh marah. Selalu orang lapar ni cepat marah. Jadi kena belajar walaupun lapar, relax je dan sabar. Orang ajak gaduh, kita relax je. Kita relax je. Jangan minta kata, cakap lah. Nabi ajar kita kalau orang ajak kita gaduh tengah kita puasa, cakap aku sedang berpuasa. Ni yang Nabi ajar kita. Untuk ingatkan kita juga, untuk redakan kita, jangan marah. Jangan marah. Jadi insyaAllah kena belajar benda ni. Lepas tu kena belajar kukuhkan akidah kita. Kena belajar kenal Allah. Sifat 20. Sifat 20 tu tadi Allah berbicara. Tapi Allah berbicara taklah guna mulut lah macam kita. Perlu ada mulut baru dapat berbicara. Quran tu tadi adalah kata firman Allah. Firman Allah berkata-kata. Allah berkata-kata. Dekat situ kita kena belajar apa yang Allah perintahkan. Allah berkata-kata, kita kena belajar apa yang Allah cakapkan tadi. Tak bermaksud bila Allah ada tangan, Allah menggunakan tangan Allah sendiri. Allah bila dalam doa kita, wajahku kepada wajah Allah. Maksudnya taklah maksud wajah Allah macam wajah kita juga. Kita tak boleh bayangkan macam mana rupa tangan dan ni, tapi kalau Allah sebut ada tangan, ada wajah, adalah nanti. InsyaAllah wajah Allah kita bagi ahli syurga nanti nikmat yang paling besar. Kita boleh minta apa saja dalam syurga. Tapi nikmat yang paling besar dalam syurga nanti kita dapat jumpa Allah. Tengok macam mana rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pencipta kita. Ini nikmat yang paling besar nanti kita di dalam syurga. Okay. Jadi antara bukti kita bersyukur, kena ada perubahan. Kita kena mantapkan akidah kita, pegangan kepercayaan kita. Sebab tu dalam Islam, orang Islam susah nak keluar daripada Islam kalau dia betul-betul faham konsep Islam, konsep Tuhan yang satu. Walaupun kita percaya kepada pencipta yang kita tak nampak. Pencipta yang kita tak nampak. Tapi akal kita akan beritahu, akal dan hati kita. Akal dan hati kita susah nak dibezakan akal dengan hati. Akal dengan hati. Hati kalau rujuk organ, hati organ tu mencerna lemak kan. Membawakan lemak dan sebagainya. Bukan hati tu. Hati ni, hati yang jantung yang kita guna akal kita berfikir. Hati nurani kita. Hati akan yakin bahawa Tuhan tu ada pencipta. Takkan semua benda yang ni kita yang complicated ni. Siapa yang tentukan kita ada 10 jari kan? Sedangkan kita tengok tumbuh-tumbuhan, ranting
lebih daripada 10. Daripada 2 batang, dua ni, lepas tu ranting-ranting ni banyak. Siapa yang tentukan? Kenapa tak kita macam pokok? Siapa yang tentukan semua ni kan? Kulit kita, warna kita, siapa yang tentukan? Mesti ada penentu je. Siapa yang kawal planet-planet daripada berlanggar? Kita tengok bulan, planet semua berkitar kan? Tak ada benda yang pegang. Siapa yang tentukan? Adakah kita kata semula jadi saja? Semua jadi semua benda ni pasti kita akan yakin bahawa Allah ada. Antara bukti Allah tu memang ada walaupun kita tak nampak. Tapi insyaAllah nanti nampak. Itulah ujiannya. Ujiannya tadi kita tak nampak Tuhan tapi kita yakin dia ada. Jadi kita kena belajar untuk yakinkan diri insyaAllah. Okey, kena ada hubungan tu insyaAllah. Jadi bila disebutkan akidah, apakah ini maksud akidah? Ini tadi kita percaya dan yakin sungguh-sungguh bahawa pertama Allah itu Esa. Esa tu maksudnya yang tunggal. Macam Ustaz Safwan sebelum ni pernah ni sebut tunggal. Dia bukan ada 2 atau 3 dan sebagainya. Tunggal. Kalau 1, 2, 3 boleh hitung kan. Kita sebut tunggal. Dia setunggal. Dia maha tunggal. Jadi dia ada satu je kudrat. Satu je will. One will only. Jadi kita tak payah tanya ada Tuhan lain. Nak dengar Tuhan lain dan sebagainya. Jadi ada wakil Tuhan dan sebagainya. Nabi pun bukan hanya menyampaikan perintah Tuhan. Dia tak ada will dia sendiri. Nabi Isa sendiri pun sebut benda sama dalam Bible. Me without my father has no will kan. Jadi dia akan rujuk. Sebab tu Kristian sendiri dalam Trinity dia letakkan Nabi Isa dan Roh Kudus di bawah Bapa Tuhan. Jadi di sinilah kita kena yakin bahawa Tuhan itulah kita yang patut sembah. Yang sembah. Jadi Allah Maha Esa. Kedua, Allah Maha Kuasa. Tak ada yang lebih berkuasa daripada Allah SWT. Kita yakin Allah lah sebaik hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik penolong kepada kita. Dan banyak lagi Allah yang paling pemurah, Allah yang paling pengampun. Jadi bila sebut pengampun, Allah nak ampunkan dosa Nabi Adam. Okey? Dosa Nabi Allah Adam makan pohon kudi, takkan dia nak korbankan anak dia sendiri. Kalau tadi betul lah Nabi Isa anak dia. Kalau Allah nak ampunkan, Allah ampunkan lah. Allah ampunkanlah, tak payahlah korban-korban kan. Jadi konsep pengampunan kita direct kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat salah, kita minta ampun dengan Allah salah. Dan Allah Maha Pengampun. Cuma tadi dah sebutlah bila kita sembah Tuhan selain Allah, macam mana Allah nak ampun? Jadi yang dosa tu sahaja Allah Taala. Sungguh pun dosa membunuh, dosa kedua yang paling besar dalam Islam, Allah boleh ampunkan. Andai kata hati kita ni betul-betul bertaubat, betul-betul bertaubat, Allah boleh ampunkan. Okey, tengok masa pukul 11 belum lagi Okey. InsyaAllah tak panjang kelas kita minggu ni, ada 8 lagi slide. Jadi macam mana nak kukuhkan akidah kita? Okey, ni saranan dalam sini. Pertama, kita kena belajar apa nilai-nilai, apa sifat-sifat Allah dan sebagainya. Jadi kita kena hayati hidup sebagai seorang Muslim. Kena belajar, okey. Orang Islam makan yang halal, orang Islam kena tutup aurat, kan? Orang Islam dari segi bahasa dia baik, dari bahasa sentiasa bantu jiran, bantu keluarga, baik dengan mak bapak. Ni nilai-nilai hidup seorang Islam kita kena hayati. Jadi tu tadi. Maksud Islam ni sebenarnya nak jadi orang Islam, jadilah manusia yang baik. Jadilah manusia yang baik. Manusia yang baik insya-Allah itulah cara hidup Islam. Cuma bab sembahyang tadilah, bila kita sembahyang kita taklah sembah Tuhan yang lain. Kita hanya sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin bahawa Islam ni lah cara hidup yang sebenar, cara hidup yang kita kena ikuti. Bila mana akal kita kata kita dapat bezakan baik dan buruk kan, baik dan buruk, tapi kena ikut ukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila baik dan buruk tu yakinlah bahawa macam tadilah saya jawab soalan dari apa ni, hati yang kita tadi, Aisyah kita tadi, Nur Aisyah, kalau orang bagi salah kat kita, takkanlah kita tak balas. Akal kita akan sebut mestilah balas kan, supaya jaga hati orang tu walaupun dia tadi bukan Islam. Dan Brosha sendiri bila kita tadi takkanlah agama kita ajar jangan jawab salam orang tu. Jadi bila cari-cari tadi, alhamdulillah Nabi memang ada ajar cara jawab untuk orang bukan Islam. Jawab dengan wa'alaikum sahaja. Tak payah dengan wa'alaikumussalam macam kita jawab dengan orang Islam. Sebab kita nak doakan kesejahteraan, tak dapat. Sebab dia tak ikut apa yang diperintahkan dalam Islam. Jadi wa'alaikum. Atau jawablah selamat pagi balik, selamat petang dan sebagainya. Jawab dengan
dalam kita jaga hubungan maslahat kita dalam masyarakat. Jadi Islam ajar kita ni tadi, akidah kita menentukan akidah kita akan menentukan kita akan jadi orang yang baik, insya-Allah. Jadi jom kita sama-sama belajar cara untuk mengukuhkan akidah, supaya kita tak goyah atau terfikir nak balik kepada agama asal dan sebagainya. Okey, cara untuk mengukuhkan akidah. Okey. Ni selalu disebutkan. Ni huraian panjang lebar, boleh cari dalam YouTube. Huraian tentang iman, Islam dan ihsan. Tapi sebenarnya ada satu lagi hari kiamat. 4. Selalunya dalam kita ni sebut 3, tapi ada satu dalam hadis yang sama disebut tentang hari kiamat. Kat situ juga hari kiamat, iman, Islam, ihsan dan hari kiamat. Perlu kita belajar. Kita sekarang ni akhir zaman, dekat dah dengan penghujung, dunia nak hancur dan sebagainya. Kiamat pertama kita yakin semua manusia akan mati. Kiamat yang besar tu tadi juga akan berlaku. Manusia sekarang ni pun yakin akan berlaku. Dunia ni akan hancur dengan rate sekarang ni, green ozon semakin nipis dan sebagainya kan. Luar pun semakin panas. Semalam semayang Jumaat, pergi sekejap je dalam kereta sampai masjid, tak dibenarkan masuk sebab suhu badan terlalu panas, sedangkan driving je kan. Jadi dunia sangat panas sekarang ni. Sangat panas sekarang ni. Kita yakin bahawa hari kiamat akan berlaku. Jadi nak kukuhkan akidah kita, kita kena belajar tentang iman, Islam, ihsan, dan kalau dapat sekali juga dengan tanda-tanda hari kiamat tadi Jadi apakah yang dimasukkan iman? Jom, inilah rukun iman. Rukun iman. Ni mungkin pernah diceritakan waktu first syahadah, kita kena yakin dalam hati kita. Pertama, yakin bahawa Allah sebagai Tuhan kita. Percaya bahawa Allah ada. Macam ni kita belajar sifat-sifat Allah. Kita belajar Al-Quran, apa yang Allah perintahkan. Jadi kita yakin sifat-sifat Allah dan sebagainya. Ini akan meyakinkan kita bahawa Allah ada. Dan kedua, kita yakin bahawa para malaikat ada. Angels, agama Kristian pun mungkin yakin, memang yakin adanya ada angels, ada angels. Dan Yahudi pun sama juga, yakin bahawa malaikat ni ada perantara antara kita dengan Allah. Antara Allah dan para nabi, ada malaikat yang sampaikan wahyu. Dan Allah nak kita kepada Allah juga, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang menurunkan hujan, rezeki lah, menurunkan rezeki, ada malaikat yang menjaga pintu syurga dan neraka. Ni tadi hanya untuk meyakinkan kita, yakin kita ada wakil-wakil Tuhan juga selain pada Allah sendiri. Ada wakil-wakil Tuhan yang dalam kalangan yang sebenarnya jauh lebih hebat daripada manusia. Malaikat dicipta dari cahaya, sangat laju, sangat pantas, jauh lebih hebat daripada manusia sebenarnya. Tapi kehebatan kita hanya diberikan kerana akal yang diberikan. Akal kita ni dicipta dari tanah yang hina sebenarnya, dia yang dipijak-pijak orang. Tapi dari cahaya, malaikat ni tadi yang taat sentiasa jauh lebih mulia daripada dia. Tapi Allah kata manusia ni lebih mulia kalau kita ikut perintah Allah sebenarnya. Jadi kita kena yakin, belajar yakin bahawa malaikat tu ada 10 malaikat yang wajib kita kenal. Sebagai orang Islam, kita kenal malaikat-malaikat ni. Siapa penjaga syurga, neraka, siapa yang catat amal baik kita, amal buruk kita. Bila kita tahu selain daripada Allah Subhanahu Taala, Allah SWT memang maha melihat. Dia tak perlukan malaikat untuk tahu apa yang kita buat. Tapi kita ni perlukan bukti kan. Nanti di padang mahsyar, padang pengadilan, hakim, ada malaikat yang catat buku amalan kita, ditunjukkan kat kita. Ni semua yang kamu buat, yang baik, yang buruk. Ada 2 malaikat yang catat yang baik yang buruk kita. Kita belajar kenal mereka. Sebab tu kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan semayang bagi salam kepada siapa? Malaikat yang catat amalan kita. Yang kanan ni wajib, yang amal baik kita. Assalamualaikum, salam pertama. Kata ni daripada Ustaz Solhi lah, pernah cerita dengan ni, saya sampaikan semula. Saya pun tak pernah semak lagi tapi rasanya insyaAllah boleh disemak, sahih tak sahih. Tapi kita bagi salam kepada para malaikat. Sebab tu tak payah orang sebelah kita jawab Waalaikumsalam dalam sembahyang. Jadi beriman kepada malaikat. Kemudian beriman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab maksudnya sebagai seorang Islam, kita yakin bukan sahaja Al-Quran, tapi ada kitab-kitab diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum ni. Contohnya Nabi Isa tadi, Injil, Bible yang terkandung Bible tadi. Tapi Bible tu mungkin dah ditambah-tambah dengan manusia. Kita yakin ada mesej yang asal, Injil. Sebab tu tak heran lah
tak hairan lah, kita kadang-kadang dalam Bible tu sendiri ada mesej Injil tadi, ada mesej kebenaran yang suruh sembah Tuhan yang satu. Yang suruh, yang kita tengok sendiri, Nabi Isa sendiri pun sembahyang, sujud. Sujud sebagaimana orang Islam sujud. Dan kita tengok sendiri dalam Bible tu sendiri suruh tutup perempuan, tutuplah aurat. Tutup. Kita tengok nan-nan kan, nan yang kalau yang Katolik tutup aurat, pakai tudung juga. Jadi ada arahan tu sebenarnya dalam Bible tu sendiri. Jadi Injil yang sama, mesej yang sama. Jadi kita beriman dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya, khususnya Al-Quran yang merangkumi semua kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau orang tuduh kata Bible ni Quran ni tiru Bible. Tapi dalam Al-Quran dia bukannya sekadar, kalau dia betul-betul tiru, ada yang salah dalam Bible, tapi kenapa dalam ni tadi tak tiru yang salah. Jadi benda-benda macam ni tadi ada juga yang berbeza dalam Islam. Contohnya Nabi Isa tadi diselamatkan. Bila diselamatkan. Dalam Bible tak sebut pun, tak cerita pun. Kenapa tiba-tiba ada cerita tambahan dalam ni tadi. Sama juga peristiwa Nabi Isa mula-mula lahir. Mula-mula lahir. Kenapa ibunya Mary tak dihukum? Kalau biasanya kalau perempuan yang tak kahwin lagi tiba-tiba ada ni, dia berlaku zina lah, hubungan sebelum kahwin kan, Mary akan dihukum, akan direjam, akan disebat dan sebagainya, direjam kan. Kenapa Mary tak dihukum? Tak diceritakan, tapi dalam Al-Quran ada dijawab, yang mana dikisahkan Nabi Isa sendiri yang jawab kepada masyarakat. Dia kata bahawa ni tadi dia bercakap tu antara mujizat yang dibagi kepada Nabi Isa. Dia bercakap bela mak dia sendiri. Jadi inilah yang ada dalam Al-Quran yang tak ada dalam Bible tadi. Jadi sebab tu ini antara bukti kekuasaan Allah, nak tunjukkan kebenaran dalam Al-Quran kita, dalam yang kita kena imani, kena ikut. Jadi beriman dengan kitab-kitab, kena belajar kenal Nabi, kena kenal kitab yang ada. Kitab Muhammad, Al-Quran. Kitab Nabi Isa, Injil. Kitab Nabi Musa, Taurat. Kau Yahudi sekarang ni, yang yang Zionis sekarang ni, yang antara banyak kelompok-kelompok Yahudi, ada banyak jenis Yahudi. Yahudi bukan satu macam. Yahudi Zionis tadi cuba bina negara Israel ni tadi. Ni tadi yang kita kena belajar. Diorang ada Taurat, tu pun dah habis diubah dah. Pun ada juga sebut pasal Nabi Muhammad dalam kitab diorang. Ada juga sebut Tuhan yang satu. Dia orang menolak Nabi lepas-lepasnya dan sebagainya. Jadi yang ni tadi kita kena belajar beriman. Dan Ibrahim ada suhuf Ibrahim. Jadi semua nabi-nabi ada kitabnya. Kita kena kitabnya. Tapi kitab tu tak semestinya kitab. Tak semestinya kitab. Ada mesej lah. Ada mesej. Macam Quran pun turun bukan dalam bentuk buku. Dalam bentuk hafazat, penyampaian hafazat daripada ingatan, penyampaian daripada ingatan. Jadi bila nabi-nabi, kita tengok sahabat-sahabat kita semua hafal Al-Quran, apa mesej-mesej dihafal dari segi hafalan. Sebab tu diamalkan sampai hari ini. Sebab tu kita mungkin belajar daripada buku, tapi kita sebaiknya belajar hafal, belajar dengar juga macam mana sebutan yang betul dan sebagainya. Jadi kita belajar kitab, belajar untuk mengaji. Ini penting. Kalau kita tanda bukti kita bersyukur pada Allah, kita kena jaga iman kita. Kita kena beriman kitab je. Kena belajar. Keempat, kita kena beriman dengan rasul-rasul yang diturunkan. Dikatakan ada 313 313. Wallahualam. Tapi mungkin hadis ni hadis yang dhaif, atau mungkin wallahualam, mungkin ada setengah kata palsu, wallahualam. Ada 300 lebih. Nabi ada lebih daripada tu, beratus ribu Nabi yang dihantar dalam sejarah manusia. Sejarah manusia, banyak Nabi yang dihantarkan. Rasul ni tadi menyampaikan, dia ajak manusia kepada Allah. Rasul ni tadi, dan Nabi penutup segala Nabi adalah Nabi Muhammad. Tapi dalam Al-Quran hanya 25 Nabi disebutkan. Ada 25 Nabi disebutkan dengan namanya. Sebab itulah kita sebagai seorang Islam, kita belajar kenal kisah 25 Nabi ni. Yang paling kurang 5 Nabi. Nabi Adam sendiri, Nabi Nuh yang kapal istilah Batarah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang ditikamlah api, yang sembah berhala, Nabi Isa, Nabi Adam masuk. Ni mim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kemudian Nabi Isa dan Nabi
Muhammad. Ni cara ingat 5 nabi yang kita kena, paling kurang lah kita belajar untuk sebagai mualaf, kenal 5 nabi ni dulu. Nabi Muhammad kita sendiri, kenal Nabi Muhammad kita dulu. Nabi Isa dan ke atas lah, Ibrahim, Musa dan Nuh tadi. Jadi ni 5 nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi, penghulu nabi-nabi yang cabaran dia sangat besar. Cabaran dia sangat besar bila berhadapan dengan masyarakat dia. Kita kena belajar daripada peristiwa tu. Nabi Nuh, isteri sendiri pun, anak sendiri pun dah cuba dakwah, cuba ajak kepada kebaikan, tapi tak nak ikut, masuk dalam bahtera, terkorban juga. Jadi yang inilah kadang-kadang kita sampaikan, kita cuba usaha untuk sampaikan kepada ibu bapa kita yang mungkin, atau abang adik kita yang belum Islam, tapi Allah, balik kepada Allah, nak bagi hidayah, tak bagi hidayah. Sama lah Nabi Muhammad kita, ada contoh juga kepada bapa saudara Nabi sendiri. Walaupun dia bela Nabi, dia defend Nabi, tapi tak dapat nak syahadah. Dia tak dapat nak bersyahadah sebab masih mungkin tertahan hidayahnya untuk ego sebagai orang besar lah. Jadi dia orang ni. Tapi insyaAllah, apa pun takdir Allah SWT, kita kena usahakan. Kita tak tahu takdir kita macam mana. Kita usahakan insyaAllah untuk beriman kepada Nabi dan Rasul yang ada insyaAllah. Jadi yang kelima, berusaha adanya hari akhirat. Akhirat ni penghujung lah, hari yang penghujung, hari yang akhir. Maksudnya lepas kita meninggal dunia, ada lagi alam-alam yang kita kena lalui. Dan penghujungnya adalah syurga neraka, hari akhirat tadi. Hari akhirat yang penghujung, yang selama-lamanya. Jadi kita kena beriman, ada hidup lepas mati. Sebab tu kadang-kadang kita tengok mana-mana agama besar lah, Buddha, Kristian sendiri, kita yakin ada hidup lepas mati. Kalau Buddha mungkin hidup semula kan, dihidupkan semula jadi binatang dan sebagainya. Tapi kita hidup semula di alam lain. Hidup semula di alam lain. Dan tak mustahil bagi Allah, bila dah kiamat hancur semua, Allah hidupkan kita daripada tulang sumsum kita, penghujung tu dia akan cipta balik badan kita macam mana kita waktu kita hidup. Ya, insya-Allah. Ni hari akhirat nanti. Tak mustahil bagi Allah, tak mustahil bagi Allah. Jadi kita hidup yakin bahawa hari akhirat tu ada. Dan yang terakhir, kita kena yakin bahawa segala yang berlaku, segala yang ada dalam dunia ni dah ditentukan dalam pengetahuan Allah, dah takdir Allah. Bila mana dah berlaku, kita kena yakin. Matahari naik sebelah timur, kita nak minta lain tak dapat. Ini dah ciptaan Allah. Allah dah cipta, dan ni yang benda yang dah qada, dah ditentukan. Allah takdirkan kita tadi lahir rambut kita hitam, kena reda, rambut kita memang dah hitam. Memang dah hitam, tak boleh tak reda. Atau mata kita sepet, sebab kita bangsa yang mata sepet, bangsa sepet, kita kena reda, kena reda, mata kita dah macam tu kan. Tak payah nak operation dan sebagainya. Lainlah tadi, kena accident dan sebagainya, kita usahakan untuk kembali pulih. Itu lain cerita. Gigi kita hilang, kita cuba pulihkan dan sebagainya. Okey, kemudian qadar. Qadar ni bahasa Melayu sebenarnya kadar. Ada kadar, ikut kadar. Jadi Allah ada kadar dia. Jadi kalau kita tak jaga kesihatan kita, cepatlah kita sakit. Inilah kadar dia, kadar dia tadi. Jadi dalam takdir Allah semua dah ditentukan. Kalau ada qada dan kadar, ketentuan dan bergantung dengan usaha kadar kita. Kalau kita tak usahakan jodoh kita, taklah sampai jodoh kita kan. Ada orang kahwin cepat, ada kahwin lambat dan sebagainya. Kita tak usahakan, tak adalah kadar tu tadi. Kadar tu tadi. Jadi kita kena yakin 6 perkara ni untuk iman kita tadi. Ni iman ni benda yang kita yakin dan percaya. Kemudian Islam, ni dari segi perbuatan. Ni tadi mungkin dah dihuraikan sebelum ni. Ada 2 kalimah syahadah, ada solat, puasa, zakat dan haji. Mungkin dalam sesi ni kita tak cerita panjang lagi, tapi kena belajar. Inilah 5 paling minimum kita sembahyang. Yang betul-betul kena jaga solat tu tadi, tiang agama. Solat, semua ni adalah tiang agama. Tapi tiang tunjang utama adalah sembahyang tu tadi, kena jaga 5 waktu. Sebab itulah programming Allah kepada kita untuk apa ni? Untuk kita sentiasa ingat Allah. Solat tadi kena belajar. Kalau boleh janganlah lambat-lambatkan. Kalau dapat awalkan. Kena semua, itu yang terbaik. Yang baik Allah, kita sembahyang di awal waktu. Masuk saja waktu kita sembahyang. Jadi ada juga soalan daripada mualaf kita, saya lupa siapa. Kalau masa untuk semayang ni macam mana? Masa untuk semayang, okey. Mungkin Atiang juga yang tanya. Okey. Saudari Nasyah juga tanya. Kalau
semayang ni macam mana? Subuh saja ada masa. Limit dia bukan sebelum Zuhur. Maksudnya naik je matahari, dah habis dah waktu untuk subuh. Waktu syuruk tu tadi, dah habis dah waktu. Dah habis waktu untuk subuh. Untuk lain, kalau macam contohnya Zuhur, sampailah waktu asar, itulah ada masa untuk semayang Zuhur. Asar sampai maghrib, adalah masa untuk asar sampai maghrib. Naik je matahari, masuk je waktu maghrib, dah habis waktu asar. Maghrib pun sama. Maghrib sebelum isyak. Isyak panjang waktu dia. Sebelum subuh. Sampai sebelum subuh, kita boleh semayang isyak. Tapi sebaik-baiknya memang semayang di awal waktu. Ni tadi benda-benda ni kita kena belajar. Kena belajar. Jangan biarkan diri kita jahil. Apa maksud dua kalimah syahadah? Apa pengakuan kita? Kita dah tahu. Mengaku bahawa Allah satu, Nabi Muhammad, Nabi kita. Kalau kita hidup zaman Nabi Isa, kita akan sebut Nabi Isa, Nabi kita. Kalau kita hidup zaman Nabi Musa, kita akan sebut Nabi Musa, Nabi kita. Jadi ikut zaman mana. Sekarang ni kita zaman lepas Nabi Muhammad. Maksudnya tadi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Okay. Ini insyaAllah. Dan insyaAllah kalau Nabi Isa nanti turun semula, dia akan jadi umat Nabi Muhammad. Dia akan bukan jadi Nabi baru, Nabi yang kedua, Nabi yang penutup. Bukan, dia bukan penutup Nabi, tapi dia turun sebagai umat Nabi Muhammad yang membetulkan. Betul lah sembah Nabi Muhammad, semayang Nabi Muhammad. Dia akan semayang juga, semayang di belakang Imam Mahdi nanti. Ya subhanallah. Imam Mahdi nanti yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman nanti. Ni petanda akhir zaman. Tu kena belajar tadi yang saya sebutkan tadi, kena belajar tanda-tanda kiamat insya-Allah. Jadi zakat sama, berapa banyak rezeki yang kita kena keluar. Puasa sepanjang bulan, apa yang kena buat, apa yang kita tak boleh buat dalam puasa. Kita kena apa yang membatalkan puasa. Ada orang mualaf fikir puasa makan aja, minum boleh. Jadi tak ada. Puasa kena puasa makan dan minum. Dua-dua. Sama juga perkataan yang dilafazkan kalau dapat, puasa juga daripada cakap benda yang tak baik, daripada mencarut dan sebagainya. Benda-benda macam ni. Perbuatan kita, buat benda baik, banyakkan sedekah, banyakkan sembahyang. Sembahyang di bulan puasa, satu sembahyang sunat di bulan puasa sama dengan solat fardu, pahala dia. Hebat lah, hebat. Dan sembahyang solat fardu 40, 25 atau 40, 25 atau 40 lebih pahala daripada bulan biasa kita ni. Itu besarnya fadilat bulan Ramadan tadi, mulia bulan Ramadan. Bulan yang mana kita balik kepada fitrah. Kita balik kepada asal. Kita nak baikkan diri kita dalam bulan Ramadan lah sebaik-baiknya. Okay? Jadi, dan yang terakhir, haji tadi. Kena belajar juga. Pengalaman haji ni tadi, jumpa orang Islam seluruh dunia, satu pengalaman yang sangat besar yang boleh mengubah hidup kita. Mungkin kita tak pernah keluar daripada bumi miri ni. Dari Islam ajar kita kena ada azam. Keluar daripada bumi miri ni, keluar pergi KL sampai ke Jeddah atau Riyadh, mana kita sampai nanti, untuk pergi ke Mekah, guna bas nanti atau ni kan. InsyaAllah. Ni kalau tak mampu untuk haji, pergilah umrah dulu. Umrah mungkin 3,000 lebih. Kalau haji mungkin ambil duit 25,000. Kalau guna tabung haji 12,000 sekarang ni. Cukup 12,000, rayulah dengan tabung haji untuk pergi haji setiap tahun. Sekarang ni bulan haji kan. Kita dah minta. Sekarang ni dah disebut sebenarnya untuk sebab pandemik COVID 2 tahun kebelakangan ni, jemaah haji Malaysia pun tak ada. Mungkin ada yang tertentu saja, siapa yang ada ni tadi kan, yang ada cukup Sinovac yang apa ni, vaksin yang dibenarkan, maka bolehlah teruskan haji. Tapi wallahualam, kita boleh merayu, kena usaha untuk dapatkan haji. Sebab tu peluang kita untuk minta ampun dengan Allah, sama ada dosa kita sebelum dan selepasnya. Macam akan dilahirkan semula sebagai seorang mu'alaf. Macam itulah perumpamaan haji ni tadi. Jadi subhanallah, jangan kita tak usahakan. InsyaAllah semoga kita sampai ke bumi Mekah. Okay. Bumi ni, situ kita dapat lawat makam Nabi dekat Madinah nanti, atau kita dapat tengok makam Ibrahim, tengok rumah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua orang Nabi yang dalam disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim dan Ismail. Kita boleh tengok dekat ni tadi, dekat Mekah, rumah Kaabah tu tadi. Dan kita kena belajar juga, kita bukan sembah Kaabah, kita tu hanya sebagai kiblat kita sahaja. Masjidil Haram tu sebagai kiblat. Kebetulan Kaabah tu dalam ni. Alright. Konsep ihsan. Okay. Jadi bila disebutkan ihsan, okay, disebutkan ihsan, okay, kita ada 17 minit lagi, ada 3 slide. Okay. Disebutkan ihsan. Ihsan ni maksudnya kena ada rasa ihsan. Rasa Allah tengok kita. Ni paling minimum lah. Rasa Allah tengok kita. Kita mungkin tak dapat tengok Allah, tapi kita kena usahakan
seolah-olah kita tengok Allah walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita tengok Allah dengan mata hati kita. Mata hati kita maksudnya tadi kita dapat rasa Allah ni memang ada. Kena ada rasa ihsan ni. Kena belajar yakin. Macam mana nak rasa yakin ni? Kena belajar, kena buat amal baik, kena buat solat tu tadi, kena buat zakat tadi. Apa yang Nabi ajar kita, kena buat. Kena buat semuanya sampai kita ada rasa tu. Jangan tunggu dah ada rasa baru nak buat lah. Aku belum datang seru lagi. Belum datang lagi. Tak dapat macam tu. Kita kena buat dulu. Bayarkan sedekah, keluarkan zakat dan sebagainya. Kita kena buat dulu, barulah ada rasa ihsan ini. Tapi andai kata tak dapat, yakinlah. Paling kurang kita yakin Allah yang maha melihat, dia tengah tengok kita. Dia tengah dengar apa yang kita cakap. Jadi ni rasa ihsan yang kita kena lahirkan. Kena yakin bahawa kita ni manusia, makhluk ciptaan Allah. Dan Allah tu bukan manusia. Allah tu Tuhan yang paling tinggi, yang mencipta segala-galanya. Yang Halik ni, subhanallah, arwah adik namanya Abdul Halik. Dia dah meninggal sebab JE waktu form 3 lagi, dah lama dah, tahun 90-an. Jadi Allah ni Halik, dia maha pencipta, dia cipta segala-galanya dan tak ada orang yang menciptakan dia. Dia lah yang maha pencipta, yang the creator yang kita sembah. Jadi kita kena belajar, sebab tu tadi bila yakin Allah, belajar sifat-sifat Allah yang maha pencipta. Yang ini yang kita kena belajar. Kena belajar untuk ada rasa Allah melihat kita tu tadi. Dan rasa macam seolah kita melihat Allah. Inilah rasa ihsan. Rasa ihsan. Okay. Ni daripada hadis Jibril lah. Kalau kita tengok hadis Jibril, boleh Google hadis Jibril. InsyaAllah ada kisah seorang pemuda yang datang dari tempat jauh, yang bajunya sangat putih, tiba-tiba duduk depan Nabi, depan para sahabat tengah satu majlis ilmu, sama-sama duduk depan Rasulullah, yang tiba-tiba ajar Nabi tentang Islam, iman dan Islam dan hari kiamat ni tadi. Tiba-tiba membenarkan apa yang Nabi jawab. Subhanallah. Jadi hadis ni yang ajar kita tentang macam mana kita nak lahirkan rasa syukur kepada Allah tadi. Okey, insyaAllah. Jadi hasil daripada perkongsian yang kita dah cerita panjang, okay, ingat baik ada 3 sifat musuh Islam tadi, musuh manusia tadi, jahil. Jadi bila kita dah tak tahu, sebab tak tahu, kita kena belajar untuk tahu, jadi pintar dengan agama. Kalau kita rasa perbuatan kita ni buruk, apa kita rasa buruk, kita kena belajar untuk baik. Dan kalau kita rasa malas, kena belajar untuk rajin-rajin. Sebab semua sifat-sifat ni Allah, sebenarnya walaupun kita kata malas ni sifat syaitan, tapi sebenarnya syaitan sangat rajin. Syaitan sangat rajin untuk memperdayakan kita. Jadi malas ni dipujuk oleh syaitan lah. Kalau kita rasa malas, kita istighfar, kita sebut auzubillah, kita auzubillah minasyaitonirrajim. Cepat-cepat kita angkat untuk rajinkan diri. Cepat-cepat join kelas kita dan sebagainya. Kemudian nasihat kita, nasihat saya sebagai saudara sama Islam, kita yang lahir Islam ni pun sentiasa kena perbaharui iman kita. Iman kita ni ada turun naik. Iman kita ada turun naik, sentiasa dikacau-kacau. Jadi kena belajar, dekatkan selalu dengan majlis ilmu, dekatkan dengan orang-orang baik. Orang-orang yang baik, jangan dekat dengan orang jahat. Orang jahat akan pengaruhi kita untuk buat benda jahat kan. Dekat dengan orang baik, perbaharui iman kita, selalu bersama dengan kita. Tingkatkan amal kita. Tingkatkan amal maksudnya bukannya buat rumah macam amal tu tadi dapat buat level 1, level 2, level 3 bukan macam tu. Amal ni maksudnya tambahlah, buat sikit-sikit, daripada sembahyang 1 waktu jadi 2 waktu, last jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Tingkatkan. Puasa bulan Ramadan kita tambah lagi dengan puasa setiap minggu. Setiap minggu kita ada puasa Isnin dan Khamis. Yang ni yang sunat, kita boleh amalkan. Selain daripada puasa ni baik, puasa ni baik untuk kesihatan kita. Jadi selain pada amal kepada Allah, kita ikut Nabi kita sentiasa puasa setiap minggu Isnin dan Khamis. Kita ni untuk kesihatan kita dah, tingkatkan amal kita tadi. Jadi macam bulan Zulhijjah ni tadi, ada banyakkan puasa, kita sama ikut Nabi kita, banyakkan puasa dalam Zulhijjah. Kita 10 hari pertama ni kita cuba untuk puasa, okey. Dan kurangkan kesilapan.
kurangkan dosa. Ni kena belajar kurangkan. Mustahil kita tak buat dosa. Mata kita yang melihat, telinga kita yang mendengar, okey. Perbuatan kita, mulut kita yang bercakap, kadang-kadang tersampai berita yang tak betul kan. Benda ni kita kena banyak belajar untuk kurangkan. Tadi Aisyah pun banyak ada tanya juga tentang sampaikan berita tadi, kena ada tabayun. Tabayun, kena belajar semak berita. Nabi ajar kita kena semak berita, terutama bila orang tu orang fasik atau orang yang belum lagi Islam. Kita kena semak berita tu sama ada betul tak betul sebelum kita sampaikan, sebelum kita bersubuhat. Sampaikan dosa juga, sampaikan fitnah. Jadi yang terakhir, kita kena belajar ikhlaskan hati kita ni kerana Allah. Sebab tu belajarlah dengan apa-apa yang kita buat, Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa kita buat, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okay? Dengan nama Allah. Allah tu nama yang khusus kepada Allah. Nama Allah, the God. Kalau dalam bahasa Arab, Allah lah. Allah tu Tuhan lah maksudnya. Tuhan. Allah, the God. Inilah kita dengan nama Allah lah. Ada dua nama yang kita sebut sini, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama lain, gelaran Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita belajar untuk syukur. Allah ni Maha Pemurah. Dia bagi kita sihat, dapat dengar dan sebagainya, bagi keluarga, bagi sahabat baik, bagi ustaz, bagi kelas percuma dan sebagainya kan. Allah Subhanallah. Jadi kita syukur dengan banyak nikmat yang Allah bagi. Walaupun adalah masalah yang Allah tu ujian, apa-apa masalah kita, tapi tu ujian untuk kita, untuk ajar kita untuk sabar. Syukur, sabar. Ada dua sifat ni sebagai seorang Muslim. Syukur, kita belajar syukur. Jadi kena ikhlaskan hati kita dengan ini, belajar sentiasa mulakan dengan bismillah. Bila kita sentiasa ingat Allah, kita harapkan Allah. Kalau dengan manusia tak baiklah. Kita dah buat sesuatu, kita harap orang tu balas. Tapi dengan Allah lain, dengan Tuhan lain. Kita harap Allah bagi kita syurga. Tak apa. Benda ni tak apa. Tuhan lain kan. Kita harap Allah balas dengan bagi kita masuk syurga. Jadi kena belajar ikhlas hati. Sembahyang tu jangan dibuat jadi rutin. Seolah-olah kita kena belajar sembahyang tu memang tanggungjawab kita. Memang seolah-olah kita berhadapan dengan Allah. Setiap kali kita sembahyang tu baru ikhlas. Seolah sembahyang tu last. Kita sembahyang kita yang last, peluang terakhir kita untuk minta ampun dengan Allah atas semua dosa-dosa kita buat. Mana tahu kan lepas kita habis sembahyang tu Allah panggil kita, kita meninggal dunia dan sebagainya. Jadi sembahyang tu tadi belajar ikhlaskan hati, belajar lafaz niat tu. Sebab tu jangan jadi burung pipit. Belajar Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca laju-laju tak tahu pun apa maksud. Jadi kena fahami apa maksud bismillah, apa maksud alhamdulillah. Jadi di situlah nanti kita dapat sampaikan. Allah tahu hati kita kan. Belajar untuk ikhlaskan niat kita. Jadi sebagai penghujung kelas kita, insyaAllah ada masa untuk bagi ruang kalau Ustaz Safwan masih bersama kita untuk tambah-tambah apa yang kurang daripada penyampaian. Sama-sama kita berdoa insyaAllah dalam bahasa ni yang kita fahami. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, janganlah Engkau pesokkan hati-hati kami sesudah Engkau beri hidayah kepada kami, dan berikanlah kami rahmat serta kasih sayang dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Dalam bahasa Arabnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi boleh belajar doa ni, doa yang ada dalam Al-Quran yang boleh kita pelajari untuk kita amalkan dalam solat kita. Sebab tak mustahil. Sekarang ni kita dekat dengan Allah, Allah besokkan hati kita, lalaikan kita dengan kekayaan, dengan hiburan, dengan faktor-faktor yang lain lah, yang mana bisikan syaitan tadi. Jadi kita minta Allah jaga kita, sentiasa jaga kita, ihdinas siratal mustaqim, bagi kita petunjuk walaupun kita tadi dah Islam. Jadi insyaAllah kita boleh buka ruang soalan, dan kalau ada tambahan daripada asatidhah kita, insyaAllah orang kuat kita di Marudi, siapa yang di Marudi boleh berhubung dengan Ustaz Safwan kita, Saudara Adam. Alhamdulillah, lupa kami yang kita ada. Sekejap bagi doa. Subhanallah. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, Ustaz Safwan dah keluar dah? Dah keluar. Ustaz Safwan ada hal juga. Okay.
Jadi ada soalan daripada semua? Adam, ada soalan Adam? Kita ada masa lagi 7 minit. Mungkin kalau mampu untuk dijawab, kita jawab sekarang. Kalau tak mampu nanti Brosha akan rujuk lah dengan rakan-rakan sepejabat, atau kalau nak kena tanya dengan Mufti Sarawak sendiri pun boleh. InsyaAllah kita mesej kepada Mufti. Saya boleh mesej kepada Mufti, tanya soalan tertentu. Ada soalan setakat ni? Apa yang kita dah kongsikan? Jadi sebagai penghujung, kalau mana-mana majlis penuh, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okay? Kita selalunya akhiri dengan tasbih kafarah. Tasbih kafarah ni macam subhanallah kafarah. Kita bertasbih kepada Allah, dan kita macam beristighfar juga kepada Allah atas salah silap kita dalam majlis ilmu ni. Mana-mana majlis ilmu memang ada mungkin salah silap dari segi penyampaian atau maklumat, atau mungkin hati kita tadi. Sebab tu bukan senang jadi seorang pembimbing atau seorang guru ni tadi. Kita nak hati kita ni nak tunjuk-tunjukkan orang ke? Jadi Brosyah di sini hanya sekadar berkongsi apa yang kita tahu. Berkongsi apa kita tahu dengan niat kita kenal Allah, nak ajak saudara para mualaf kita untuk kembali, untuk sentiasa dalam Islam, untuk amalkan sebaiknya. Dan tak mustahil tak mustahil orang yang mendengar lebih baik sebenarnya daripada orang yang membimbing. Tak mustahil tak mustahil. Jadi yang iman ni tadi, bila di sisi Allah, bila mana kita solat, kita semayang, Allah tak pandang pun kita ni seorang agung ke, kita seorang selebriti ke, kita ni pegawai agama dekat pejabat agama Islam ke, Allah tak pandang. Kita di sisi Allah, kita mualaf ke, kita lahir Islam ke, Allah tak pandang. Di sisi Allah, siapa yang lebih takwanya, siapa yang lebih dekat kepada Allah, itulah Allah akan angkat darjat dia lebih tinggi di sisi Allah nanti. Jadi peluang dalam Islam tak semestinya kita pop gereja yang paling tinggi, tu yang paling dekat Allah. Tak semestinya dia dekat dunia, tu ukuran manusia. Kita ni ustaz, level dia lebih, tu ukuran manusia saja. Tapi tak mustahil tak mustahil di sisi Allah. Sebenarnya ustaz-ustaz atau yang ni tadi lebih teruk sebenarnya daripada ni. Penunggang-penunggang agama lah, lebih teruk. Jadi kita minta jauh, na'udzubillah. Selalu orang Islam sebut na'udzubillah, aku berlindung, kami berlindung daripada Allah. Na'udzubillah, kita berlindung daripada Allah. Na'udzubillah, daripada termasuk dalam golongan macam ni, termasuk daripada golongan yang munafik atau fasik tadi. Fasik ni tadi, dia dah tahu kebenaran tapi pilih untuk tak buat perintah Allah. Jadi banyak orang Islam macam ni. Banyak orang Islam yang fasik, yang munafik ni lain lagi cerita. Depan kita dia tunjuk dia macam dia orang Islam, semayang juga dan sebagainya. Tapi bila dengan orang kawan dia yang hantu tadi, atau yang ini dia buat juga, atau dia dengan agama lain yang lebih teruk, sama pergi gereja dan sebagainya, ni betul-betul munafik lah. Munafik yang tempat dia sebenarnya lebih teruk. Dia lebih teruk daripada orang kafir. Orang kafir tadi memang tak dijanjikan masuk neraka. Tadi ada tempat orang yang neraka yang paling ni orang untuk orang munafik. Jadi dahsyat, jangan kita minta masuk dalam golongan ni lah. Sama-sama kita berusaha dengan peluang Allah bagi ni. Jadi mohon maaf kalau tak ada soalan. Tak ada soalan dalam? Okey Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada soalan, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Surah As dalam Al-Quran, tasbih kafarah yang diajar Nabi kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Salam.